Dipresia adalah suatu bentuk gangguan perkembangan koordinasi motorik halus dan kasar anak-anak. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada saraf yang menyebabkan otak sulit memproses gerakan seperti berjalan, duduk, susah bergaul dan sulit untuk belajar. Developmental verbal dyspraxia, suatu keadaan bercakap yang dihasilkan dari ketidakmatangan pada bahagian otak yang menyusun percakapan. Mengalami masalah dalam membuat bunyi suara yang konsisten kerana percakapannya tidak dapat menghantar mesej konsisten pada peringkat percakapan. Global dyspraxia, pada saat bayi mengalami hipotonia, iaitu di mana perkembangan sel-sel yang terlambat, mempunyai kawalan yang sangat lambat dan refleks menghisap yang sangat lemah seperti pada saat baru lahir. Hal ini mungkin menunjukkan kesulitan pada saat menyusu. Kemampuan untuk duduk dan berjalan yang sangat lambat. Menyebab depresia masih belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga menjadi akibat gangguan pada sel saraf seseorang yang mengontrol otak. Fisioterapi. Rawatan ini dianggap sebagai rawatan yang paling biasa untuk penyakit ini kerana ahli fisioterapi bertanggungjawab untuk mengelakkan masalah motor. Antara sarana yang sama boleh mencari pengulangan aktiviti harian seperti memanjat tangga atau berjalan ke tempat-tempat tertentu. Ia disyorkan untuk menggalakkan individu untuk memulakan aktiviti yang biasanya akan meningkatkan kemahiran motor mereka. Rawatan yang kedua ialah terapi ucapan. Terapi pertuturan pada asasnya adalah terapi pertuturan yang berkaitan dengan membantu individu mencapai kualiti hidup yang lebih baik dari segi pertuturan apabila dia terjejas secara langsung di dalamnya. Antara aktiviti yang disyorkan oleh pakar ini, kita perlu membuat penggerakan yang berbeza dengan lidah untuk menguatkan kemahiran otak mereka. Sama dengan rahang, dan berbagai jenis bunyi yang cenderung bagi pengidap penyakit dyspraxia. Dan yang ketiga ialah neuropsikologi. Rawatan ini agak penting untuk kanak-kanak atau individu tidak mengalami keadaan seperti kemurungan atau lain-lain jenis gangguan mental. Penting juga untuk memberi alat yang diperlukan supaya mereka tahu bagaimana untuk membantu kanak-kanak supaya kebolehan mereka yang diperhatikan sebelum ini adalah dieksploitasi sepenuhnya. Health Organization menyatakan dalam diagnostik dan statistik manual IV-nya bahawa hal ini mempengaruhi 6% dari semua anak-anak sampai kepada beragam tingkatan. Sementara yang lain memperkirakan hal itu berkisar antara 10 hingga 20%. Yayasan Dyspraxia percaya bahawa
1 dari 30 anak mempunyai suatu tingkat kesulitan dispraksi dan 2% dari populasi orang dewasa. Laki-laki punya kemungkinan 4 kali lebih daripada perempuan. Tidak semua kondisi disprasia mempengaruhi anak dan cara yang sama. Hal itu sendiri akan berubah dengan bertambahnya usia. Namun suatu jenis dispraksi akan menunjukkan karakteristik yang berbeza dari normal sejak lahir.